Semua salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini dan kembali lagi dengan satu isu hangat yang pasti menjadi pertanyaan-pertanyaan, persoalan-persoalan berkaitan dengan status wakil-wakil rakyat bersatu yang disahkan oleh Bersatu. Keahlian mereka dilucutkan susulan tindakan mereka yang tidak menyatakan kesetiaan kepada parti sekaligus berpaling tadah menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Nah, saudara-saudara, beberapa wakil rakyat daripada Parti Bersatu termasuk ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri yang sudah pasti sedia maklum berkaitan dengan pemecatan keahlian, dan ini menjadi persoalan adakah mereka benar-benar dipecat. Seperti yang kita tahu, Bersatu juga sudah memaklumkan kepada Speaker Dewan berkaitan dengan maklumat ini. Dan pada akhirnya yang menjadi persoalan, adakah Speaker Dewan tidak akan meluluskan permohonan Bersatu? Nah, itu pun menjadi persoalan. Sebab kita masih nantikan keputusan terkini berkaitan dengan pemecatan keahlian wakil-wakil rakyat Bersatu. Nah, saudara-saudara, saya melihat dalam satu artikel berkaitan dengan isu ini. Status Adun Nenggiri, Dun Kelantan, tunggu surat rasmi Bersatu bertarikh 5 Jun. Seperti yang kita tahu, Muhammad Azizi Abu Naim yang menjadi salah satu wakil rakyat Bersatu yang berpaling tadah. Dewan Undangan Negeri Kelantan masih menunggu surat pemakluman rasmi daripada Bersatu sebelum memutuskan status Adun Nenggiri Muhammad Azizi Abu Naim. Speakernya Muhammad Amar Abdullah mengesahkan setakat ini Muhammad Azizi masih sah sebagai wakil rakyat di Dun berkenaan sehingga ada keputusan rasmi. Disangkakan selepas Bersatu membuat keputusan bahwa pemecatan keahlian kepada mereka terus serta-merta mereka hilang kuasa sebagai adun ataupun ahli parlimen. Namun di sini Speaker Muhammad Amar Abdullah masih mengesahkan Muhammad Azizi sah sebagai wakil rakyat setakat 5 Jun. Setakat ini kita masih menunggu surat rasmi daripada Bersatu berhubung status Adun Nenggiri Muhammad Azizi masih adun sehingga ada keputusan rasmi. Terdahulu Bersatu dilaporkan akan memaklumkan kepada Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul mengenai 6 wakil rakyat daripada parti itu yang telah dilucutkan keahlian mereka. Ketua Pemudanya Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata, perkara itu akan dimaklumkan dalam sidang Dewan Rakyat. Langkah itu diambil selepas 6 MP terbabit enggan mematuhi arahan Bersatu menyatakan ikrar taat setia kepada parti, yang juga bagi saya menjadi tamparan besar kepada Muhyiddin Yassin. Selain Muhammad Azizi yang juga ahli parlimen Gua Musang, 5 lagi MP yang lain yang juga berpaling tadah. Nah, saudara-saudara, ini pasti satu lagi tamparan hebat untuk Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu. Berkaitan dengan status Adun Nenggiri, Dun Kelantan tunggu surat rasmi Bersatu. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan bapaknya amat dihormati. Rupanya ini satu lagi pendedahan yang berjaya dilakukan oleh netizen yang pasti mengejutkan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan penyokong-penyokong ATOP. Saudara-saudara yang amat dihormati, seperti yang kita tahu berkaitan dengan RCI siasatan, berkaitan dengan isu Pulau Batu Putih yang melibatkan nama bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sehingga kan berkaitan dengan isu ini, Azalina Othman pernah membuat kenyataan bekas Perdana Menteri boleh ditangkap. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini yang terkini, ini pasti satu pendedahan membuat Mahathir meroyak. Jawablah di RCI, tak perlu ulas panjang. Ramai kritik sikap Mahathir. Artikel daripada Harapan Daily pada 2 Jun.
Orang ramai dilihat mengkritik sikap Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mengulas panjang selepas diarah hadir ke prosiding Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan kes kedaulatan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan ataupun RCI Batu Putih. Bekas Perdana Menteri dua kali itu dipanggil berbuat demikian pada 12 Jun depan. Bagaimanapun, Mahathir menerusi laman X berkata, beliau akan menghadiri prosiding itu, tetapi sangat berharap supaya RCI tersebut diadakan secara terbuka dan orang awam dapat mengikuti prosiding sepenuhnya. Ini kerana sebelum ini pelbagai tomahan dan tuduhan telah dituju kepada saya secara terbuka dan mendapat laporan media secara meluas. Dan tuduhan-tuduhan tersebut dibuat termasuk oleh ahli Jumaah Menteri sekarang antara lain bahawa saya membuat keputusan secara sembunyi-sembunyi dan secara sendirian. Jika semua tomahan ini dibuat secara terbuka, kenapakah jawapan dan penerangan saya perlu dibuat secara tertutup? Katanya. Ini adalah satu pendedahan yang pasti dinantikan oleh anda yang mendengar atau menonton video kali ini. Menjengah ke ruangan komen di laman X Mahathir, rata-rata berpendapat bekas pengerusi Parti Pejuang Tanah Air itu tidak perlu banyak bunyi lagi memandangkan prosiding tersebut bukannya kempen pilihan raya untuk meraih undi. Jawablah di RCI, tak payah nak ulas panjang. RCI ini bukan PRU nak cari undi. Kalau betul nak takut apa, lainlah kalau salah. Dah panggil, pergilah, bukan cerita di sini. Orang panggil cara elok, hang mengelak hadir. Lepas tu bila dedakan dalam Dewan Negara, hang spin, kata tak ada notis sampai mahkamah keluarkan sapina, duk acah play victim pula. Tak payah cakap banyak, hadir sajalah kalau berani. Sama juga bab isytihar harta, sampai bila nak tangguh. Demikian antara komentar netizen. Dalam masa sama, ramai secara sinis berharap Mahathir diberi ingatan yang kuat semasa prosiding tersebut. Tolong jangan kata, saya tak ingat semasa dia soal ya Tun. Semoga Allah menguatkan daya ingatan Tun. Sebab pengalaman lalu, Tun ni asyik kata, saya tak ingat, kata pengguna X. Pada 1 April, Datuk Seri Azalina Othman di Dewan Negara mendedahkan bahawa Mahathir yang membuat keputusan secara sembunyi adalah individu yang bertanggung jawab menyebabkan Malaysia kehilangan Batu Putih dalam proses rayuan di Mahkamah Antarabangsa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi berkata PM ketika itu membuat keputusan secara bersendirian tanpa sesiapa mengetahuinya, termasuk Peguam Negara yang bercuti ketika itu. Nah, berkaitan dengan isu ini, adakah Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi satu penolakan lagi kepada Dr. Mahathir Mohamad supaya beliau terus mengundurkan diri, tidak perlu lagi aktif dalam politik dan rehat? Dan kalau benar Tun Mahathir seperti yang diklaim oleh ramai orang bahawa bersalah berkaitan dengan isu Pulau Batu Putih, memang menjadi seorang PM yang sakau, jadi makna kata Mahathir perlu menebus segala kesilapannya. Nah, itu menjadi persoalannya lah kalau semua tuduhan ini benar. Jadi saudara-saudara, apa komen anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.